Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua penonton Facebook Live Jelajah Jom Kenal Ubat Negeri Johor. Anda bersama dengan saya hari ini, Mahira Izzati binti Abdul Razak, dan kita akan membincangkan topik pada hari ini iaitu waspada pembelian ubat secara online. Tapi sebelum tu saya nak minta anda semua tekan butang like, share dan komen kepada video kita. Okey, tanpa membuang masa lagi, bersama-sama dengan saya pada pagi ini, panel jemputan kita pada hari ini, Puan Roziani binti Muhammad Zahari yang merupakan pegawai farmasi kuat kuasa daripada Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Negeri Johor. Assalamualaikum Puan dan selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudi hadir pada hari ini untuk membincangkan topik kita pada hari ini. Sama-sama Puan Mahira. Ucapkan terima kasih kepada program Jelajah Jom Kenal Ubat kerana sudi menjemput saya. Okey Puan, seperti yang kita sedia maklum pada zaman sekarang ni lebih-lebih lagi sejak bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP, lebih ramai orang awam yang suka membeli secara online. Okey, kita ada platform Shopee, Lazada dan ada macam-macam lagi lah ya. Dan sejujurnya saya sendiri pun adalah salah seorang peminat online shopping lah. Okey, kita boleh beli bermacam-macam barang di platform online, sama ada pakaian, makanan ataupun apa-apa sajalah. Ada basikal pun kita boleh beli sekarang ni ya. Okey, dan itu juga termasuk ubat-ubatan ya Puan. Jadi boleh Puan kongsikan sedikit tak apa faktor-faktor yang mendorong pengguna-pengguna di luar sekarang ni yang untuk membeli ubat secara online? Baik, untuk makluman sidang penonton sekalian. Okey, saya pastilah sidang penonton sekalian, termasuk saya dan juga Puan Mahira sendiri, pernah mengambil ubat-ubatan lah. Tak kira sama ada kita dapat daripada klinik kesihatan, hospital kerajaan, farmasi ataupun sebagainya lah. Okay, situasi semasa sekarang di mana kita semua mengalami pandemik COVID-19, kita boleh lihat lah semakin ramai pengguna yang membeli ubat secara online. Jadi jika sebelum ini kita semua maklum lah, kita satu Malaysia diperintahkan Perintah Kawalan Pergerakan, jadi di mana memaksa rakyat berkurunglah di rumah. Jadi dan segelintir pengguna menggunakan platform online lah untuk mendapatkan bekalan ubat-ubatan lah. Okey, selain daripada itu, faktor yang lain yang menyebabkan pengguna lebih cenderung ke arah pembelian ubat secara atas talian adalah kadar penebusan internet yang tinggi lah. Di mana saya percaya setiap orang di Malaysia ini, termasuk anak-anak kecil ya Puan Mahira, kita dapati mereka semua mempunyai telefon pintar dengan akses kepada internet yang tinggi. Okey, selain daripada itu, faktor lain yang boleh menyumbang kepada peningkatan pembelian ubat secara atas talian adalah disebabkan oleh penawaran oleh pihak penjual ubat-ubatan atas talian ini, di mana kewujudan platform-platform online yang menawarkan produk ubat-ubatan. Kemudian kedai-kedai farmasi juga telah memperkenalkan kedai online untuk memasarkan produk mereka, di mana kita dapat lihatlah trend pemasaran sekarang memang berubah ke arah online. Okey, selain daripada itu, kita dapati juga tawaran harga ubat yang dijual secara online ni lebih murah berbanding jika pengguna mendapatkan ubat di premis-premis yang berkaitan. Okey, faktor lain juga adalah disebabkan oleh lambakan produk-produk kesihatan yang dijual secara online disebabkan oleh kos itu sendirilah. Kita dapati kos untuk menghasilkan produk adalah tidak terlalu tinggi pada masa sekarang, dan juga kos pemasaran yang rendah, dan ada kalanya tiada langsung dari segi kos pemasaran sebab dipasarkan secara atas talian. Okey, selain daripada faktor yang telah disebutkan tadi, penggunaan media sosial juga turut mempengaruhi peningkatan pembelian ubat secara atas talian, di mana pengaruh selebriti, insta famous dan juga artis yang menjadi stokis ataupun duta kepada sesuatu produk
serta perkongsian iaitu faktor persekitaran lah, pengaruh persekitaran daripada perkongsian berkaitan sesuatu produk yang viral. Jadi betul tu Puan memang kita tak dapat nafikan lah bahawa memang sekarang ni pengguna-pengguna memang lebih cenderung lah untuk membeli ubat secara online. Okay, jadi Puan, promosi dan iklan ubat-ubatan di platform online ni, macam mana cara untuk kita pastikan sama ada ubat yang dipasarkan tu selamat untuk digunakan ataupun tidak? Okay. Bagus soalan itu Puan Mahira. Okay, untuk maklumat sidang penonton sekalian, okay, perkara yang paling penting sebelum kita membuat pembelian ubat-ubatan secara online adalah kita perlu pastikan ubat-ubat itu adalah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, selain daripada berdaftar, kita juga perlu pastikanlah yang pertama sekali sebelum kita membuat pembelian ubat secara online, kita perlu dapatkan dahulu nasihat daripada ahli farmasi ataupun pengamal perubatan berdaftar yang lebih arif lah dalam bidang kesihatan. Kita bimbanglah pengguna self diagnose, maksudnya diorang pengguna mengambil ubat-ubatan sendirilah untuk kerana mereka perlu mengambil ubat tetapi tidak disahkanlah dia punya keadaan kesihatan pengguna tersebut. Okey. Selain daripada itu, semakkan untuk status pendaftaran tu, pengguna boleh semak status pendaftaran ubat-ubatan tersebut di laman web farmasi, iaitu www.farmasi.gov.my. Okey. Selain daripada itu, untuk kategori produk yang kita boleh beli secara online, hanyalah produk yang mempunyai nombor pendaftaran dengan yang diakhiri dengan huruf X untuk keluaran OTC, T untuk keluaran tradisional, dan juga N untuk suplemen lah. Okay. Tapi jika produk kesihatan itu mempunyai nombor pendaftaran yang diakhiri dengan nombor nombor A, iaitu merujuk kepada ubat terkawal. Okay, untuk makluman sidang penonton, ubat-ubatan ini hanya boleh didapati daripada hospital kerajaan ataupun hospital swasta serta farmasi lah, yang setengah-setengahnya memerlukan preskripsi daripada doktor lah. Okay. Walaupun untuk semakkan ketulinan hologram bagi ubat-ubat berdaftar, kita tidak dapat pastikanlah sekiranya penonton membeli ubat secara atas talian. Betul. Kerana semakkan ketulinan hologram ni hanya boleh dilakukan secara fizikal sahaja. Okay, jadi maknanya pun dua perkara utama yang pengguna perlu lakukan sebelum membeli ubat secara dalam talian. Pertama, mereka perlu dapatkan khidmat nasihat sama ada daripada doktor ataupun ahli farmasi. Dan kedua, kena pastikan ubat yang nak dibeli itu mestilah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Okey, selain itu Puan boleh tak Puan kongsikan tips-tips ataupun nasihat kepada pengguna di luar sebelum membeli ubat secara online? Okey, selain daripada yang telah saya maklumkan sebentar tadi, itu pengguna perlu pastikan sama ada ubat itu berdaftar atau tidak. Pengguna juga hendaklah mengelakkan daripada membeli ubat-ubatan tersebut daripada laman web ataupun Facebook ataupun Instagram yang berpangkalan di luar negara lah. Okey, selain daripada kita pastikan ubat tersebut perlu berdaftar, iklan ubat itu sendiri perlu mempunyai kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu nombor kelulusan untuk iklan adalah KKLIU. Itu bermaksud Kementerian Kesihatan Lembaga Iklan Ubat. Okey. Semakkan untuk kelulusan iklan ini juga boleh dibuat di laman web farmasi lah, iaitu www.farmasi.gov.my. Okey. Pengguna juga dinasihatkan supaya tidak terpedaya lah dengan iklan-iklan yang memberikan janji-janji manis lah, janji manis ataupun yang biasanya yang kita dapati iklan-iklan yang memberikan janji-janji manis ni melibatkan penyakit-penyakit kronik lah dengan dengan tuntutan yang mempunyai kenyataan yang superlatif lah, seperti terbaik, berkesan, dijamin selamat dan sebagainya lah. Okey.
pengguna juga dinasihatkan tidak terpedaya lah dengan testimoni ataupun tuntutan perubatan yang tiada bukti saintifik. Tiada asas lah, di mana tuntutan tersebut dibuat tanpa fakta-fakta yang kita cakap fakta saintifik lah. Okey, pengguna juga dinasihatkan untuk mengenal pastilah premis fizikal yang menjual ubat-ubatan secara online dan pastikan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, jadi kita harap pengguna-pengguna di luar sana dapat mempraktikkanlah tips-tips yang Puan kongsikan sebentar tadi. Okey, tadi Puan ada sebutkan mengenai iklan yang diluluskan. Okey, boleh Puan terangkan lebih lanjut tak mengenai iklan yang diluluskan ni? Okey, baik. Untuk kelulusan iklan di Malaysia ni lah diberikan oleh Lembaga Iklan Ubat lah, di mana nombor kelulusan untuk iklan adalah KKLIU lah. Kalau sidang penuntun perasan, biasanya contoh yang mudah lah, kita ambil iklan-iklan ubat di TV, di televisyen, di mana di bahagian bawah tertera nombor KKLIU yang bermaksud Kementerian Kesihatan Lembaga Iklan Ubat. Sebagai contoh, kalau iklan tersebut diluluskan pada tahun ini, dia akan punya nombor kelulusan 1234/2021. Itu bermaksud iklan tersebut diluluskan pada tahun 2021 lah. Dan juga iklan tersebut kenapa kita kena pastikan iklan yang punya kelulusan juga, sebab kita nak pastikan mesej yang disampaikan daripada iklan tu adalah berintegriti, maklumat yang disampaikan kepada pengguna tu tidak mengelirukan lah, tepat dan juga disokong oleh bukti-bukti yang sahih lah. Okey, untuk makluman sidang penuntut juga, hanya ubat yang berdaftar dengan KKM sahaja yang boleh memohon kelulusan iklan ubat. Okey. Tetapi untuk ubat terkawal yang diakhiri dengan nombor MALA tidak boleh diiklankan secara teruslah kepada orang awam. Okey, iklan ubat juga dilarang lah bagi 20 jenis penyakit lah. Ini penyakit-penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, kanser dan sebagainya. Dan juga iklan yang berkaitan dengan peningkatan fungsi seksual juga dilarang. Dan juga berkaitan dengan pengguguran fungsi buah pinggang dan juga jantung juga dilarang lah. Okey Puan, jadi adakah kelulusan iklan oleh LIU ni terpakai juga kepada makanan, minuman dan juga kosmetik? Sebab saya nampak kebelakangan ni ada banyak iklan jus-jus kesihatan yang dia ada tuntutan boleh menyembuhkan darah tinggi dan kencing manis. Okey, boleh Puan terangkan sikit tak? Okey. Okey, untuk makluman Puan Mahira dan juga sidang penuntun, Lembaga Iklan Ubat hanya memberikan kelulusan iklan bagi ubat yang berdaftar dengan KKM sahaja dan juga perkhidmatan kesihatan yang ditawarkan oleh hospital, klinik swasta dan makmal radiologi swasta. Okey. Ini bermaksud macam contoh yang Puan Mahira berikan tadi, kalau jus tu dia adalah dalam kategori makanan dan tidak boleh membuat tuntutan perubatan lah. Oleh itu pengguna diminta berhati-hatilah terhadap iklan yang seperti mana yang diberi maklumkan tadi. Okey, baik Puan. Tadi Puan jelaskan bahawa pengguna perlu semak dahulu sama ada ubat yang ingin dibeli itu berdaftar ataupun tidak. Okey, tapi macam mana Puan kalau pengguna semak dan dapati ubat tu tidak berdaftar, tapi dia masih juga berdegil, masih juga mahu beli juga ubat yang tak berdaftar tu, ada tak apa-apa risiko yang mereka akan hadapi? Okey. Memang banyak risiko bila kita membuat pembelian secara online ni, bukan saja ubat-ubatan lah, barang-barang lain pun ada risiko. Tapi ubat ni memang kita minta berharaplah pengguna lebih berhati-hati lah, kerana risikonya amat banyak lah sekiranya beli ubat secara online, sekiranya pengguna tidak berhati-hati di mana pengguna terdedah kepada maklumat yang tidak tepat lah daripada pengiklan yang tidak bertauliah, individu yang tidak bertauliah berkaitan dengan ubat-ubatan yang dijual. Okey, lepas tu pengguna juga berkemungkinan mendapat kesan sampingan disebabkan oleh konsultasi yang tidak tepat daripada individu yang tidak bertauliah tadi. Okey, keselamatan dan juga kualiti ubat yang dijual juga tidak dapat dijamin sekiranya pengguna tidak membuat semakan terlebih dahulu sama ada ubat-ubat tersebut berdaftar atau tidak.
Okey, lepas tu khidmat nasihat yang lengkap juga tidak dapat diperolehi oleh pengguna lah. Macam sebagai contoh, kalau kita dapatkan ubat di hospital ataupun klinik kesihatan, kita akan diberikan kaunseling lah oleh pegawai-pegawai farmasi berkaitan dengan penggunaan ubat-ubatan. Okey, lepas tu pengguna juga berisiko mendapat ubat tiruan lah, ataupun ubat yang mungkin dicemari dengan bahan-bahan berbahaya seperti arsenik, kadmium, merkuri dan sebagainya. Okey, lepas tu jika pengguna membeli ubat-ubatan daripada laman web ataupun Facebook yang berpangkalan di luar negara pula, pengguna berisiko untuk tidak mendapatlah ubat yang dibeli berikutan ubat-ubatan tersebut tidak berdaftar dan akan ditahanlah di pintu-pintu masuk negara. Serta pengguna juga mungkin tidak mendapat kesan penyembuhan yang diingini lah, seperti mana yang diwar-warkan oleh penjual ubat-ubatan tersebut sebab mungkin kebarang kalian ubat tersebut tiada langsung bahan aktif lah. Okey, jadi sebenarnya memang sangat berbahaya lah kalau kita beli ubat yang tidak berdaftar ni. Okey, jadi Puan, selain kesedaran pengguna sendiri untuk menyemak sama ada ubat itu berdaftar ataupun tak, ada tak apa-apa langkah yang diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri untuk membendung penjualan ubat-ubat yang tidak berdaftar ni? Okey, jadi untuk makluman sidang hadirin sekalian, memang penjualan ubat-ubatan secara online ni merupakan cabaran penguatkuasaan yang besar lah untuk KKM pada masa kini. Okey, di mana KKM berusaha lah untuk membanteras aktiviti-aktiviti di internet ni yang dikesan menawarkan penjualan ubat-ubatan yang tidak berdaftar lah. Okey, kita KKM turut bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain lah, seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Polis Diraja Malaysia dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Okey, kerjasama sebagai contoh, kita ada satu operasi yang dinamakan Operasi Panja lah. Operasi ini merupakan operasi tahunan lah, di mana dia merupakan operasi antarabangsa yang bermula sejak tahun 2008, di mana operasi ini diselaraskan oleh Interpol lah, dan dia merupakan usaha agensi antarabangsa untuk mengganggu-gugat penjualan produk kesihatan dalam talian yang menyalahi undang-undang. Okey. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang awam lah terhadap risiko yang bakal dihadapi sekiranya mereka membeli ubat-ubatan secara atas talian. Okey, untuk operasi ini dia melibatkan agensi penguatkuasaan seperti mana yang telah saya maklumkan sebentar tadi. Okey, antara aktiviti yang dijalankan sepanjang operasi Panja ini, operasi ini melibatkan aktiviti yang dijalankan seperti saringan dan pemantauan penjualan ubat-ubat secara atas talian. Okay, kita juga ada menjalankan pemeriksaan di pintu-pintu masuk negara. Selain itu, serbuan ke atas premis-premis yang disyaki melakukan kesalahan yang berkaitan dengan penjualan ubat-ubatan tidak berdaftar juga turut dijalankan. Serta tidak lupa juga kita membuat kempen kesedaran sepanjang operasi Panja ini. Okay. Pada tahun ini, kita telah laksanakan operasi Panja ni pada 18 hingga 25 Mei, di mana merupakan operasi yang ke-14 lah. So kat sini saya nak berikan sedikit statistik lah, di mana hasil operasi Panja ni 45 laman web lah telah dipantau dan disekat dia punya akses lah. Okay. Dan 716 media sosial telah dipantau dan diturunkan, manakala lebih kurang 1,600 platform e-dagang telah dipantau dan diberikan notifikasi. Okay. Selain daripada itu, di pintu masuk negara sebanyak 9,115 item bernilai kira-kira RM1 juta telah dirampas. Itu yang untuk pembelian daripada luar negara lah. Okay. Selain daripada itu, semasa serbuan juga kita ada membuat rampasan item yang bernilai kira-kira 2 juta lah. Tidak ketinggalan juga kita sepanjang operasi kita buat kempen kesedaran lah. Kempen kesedaran di mana kita jalankan kepada orang awam dan juga penjual ubat-ubatan atas talian. Kempen kesedaran yang kita jalankan ni mempunyai tagline lah, iaitu hashtag biar betul iklan ni, hashtag KKLIU ada baru okey,
dan hashtag jual ubat berdaftar. Okey. Jadi sekiranya sidang penuntut ingin mendapatkan maklumat lanjut berkaitan kempen yang kita jalankan serta poster ataupun video serta tips-tips berkaitan, bolehlah layari laman web farmasi lah, www.farmasi.gov.my. Okey. Selain daripada itu, kita juga menjalankan kempen kesedaran kepada penjual lah, penjual, pengiklan dan juga pengendali platform e-dagang lah. Kita juga mengambil tindakan penguasaan lah ke atas mana-mana individu ataupun syarikat yang menyalahi perundangan farmasi yang berkuat kuasa. Okey, oleh itu kami sebab di pihak KKM lah berharap pihak pengguna mengambil tahu berkaitan apa yang mereka perlu tahu sebelum pembelian ubat secara online dan perlu berwaspadalah setiap kali sebelum membuat pembelian. Betul tu Puan. Jadi untuk penutup Puan, sebagai amaran kepada penjual ubat-ubatan yang tidak berdaftar secara online di luar sana, boleh Puan kongsikan tak apakah hukuman yang bakal menanti individu-individu yang menjual ubat-ubatan secara online ni, ubat yang tidak berdaftar? Boleh kongsikan Puan? Okey, baik Puan Mahira. Okey, di bawah perundangan farmasi di bawah Akta Jualan Dadah 1952, mana-mana individu ataupun syarikat yang terlibat dalam mengilang, menjual, mengedar, mengimport atau menggunakan ubat-ubat tidak berdaftar, dia adalah melanggar peraturan kawalan dadah dan kosmetik, dan jika disabitkan dengan kesalahan boleh dihukum untuk individu bagi kesalahan pertama denda tidak melebihi RM25,000 ataupun penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Okey. Untuk kesalahan berikutnya, denda RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Okey, bagi syarikat pula, kesalahan pertama boleh didenda sehingga RM50,000, manakala kesalahan berikutnya boleh didenda sehingga RM100,000. Okey, itu di bawah Akta Jualan Dadah. Bagi untuk iklan pula, di bawah perundangan farmasi iaitu Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956, seseorang yang mengambil bahagian tak kira siapalah, asalkan mengambil bahagian dalam penyiaran iklan yang melanggar Seksyen 3, 4 dan juga 4B, boleh, jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda. Bagi kesalahan pertama iaitu denda RM3,000 ataupun penjara tak lebih 1 tahun atau kedua-duanya. Manakala untuk kesalahan berikutnya, denda tak lebih RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Okey, banyak tu Puan. Okey, jadi pengguna-pengguna di luar sana diingatkan supaya perlu lebih bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri dengan sentiasa memastikan ubat yang akan dibeli secara online itu berdaftar dan selamat digunakan demi kesejahteraan dan kesihatan diri sendiri dan juga keluarga anda. Okey, jadi terima kasih Puan atas perkongsian pada pagi ini dan diharap penonton-penonton di luar sana dapat mengambil iktibar dan manfaat daripada wawancara kita pada pagi ini. Jadi oleh itu, sama-sama kita waspada pembelian ubat secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.